Bertemu kembali dalam 6 negeri memilih. Sepanjang jam ini kami bawakan keputusan-keputusan tidak rasmi yang baru saja masuk di pru.astroawani.com. Kami juga bawakan kupasan perbincangan bersama dengan panelis kami. Tetapi kami juga bawakan pelbagai laporan menarik di astroawani.com. Antara yang menjadi tumpuan ketika ini adalah berhubung dengan satu nama yang agak besar pada PRN kali ini, iaitu Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor. Kalau boleh kita paparkan dari iPad ini, laporan yang kami bawakan di astroawani.com baru saja sebentar tadi, di mana Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor didakwa telah melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 apabila dengan sengaja menayang kertas undi beliau kepada petugas media. Ini laporannya yang juga menjadi tumpuan di media sosial. Banyak video yang tular di TikTok juga menunjukkan dari pelbagai sudut bagaimana insiden ini berlaku dan menjadi tumpuan tentunya bukan saja kepada insiden ini, tetapi calon tersebut. Menteri Besar Kedah ini tentunya menjadi satu nama besar dengan The Sanusi Effect, itu menjadi tumpuan juga dalam kalangan penganalisis. Sebentar lagi kita akan juga timbulkan persoalannya bersama dengan Tuan Hisom apabila kita melihat kajian dalam Ilham Center itu juga ada menyebut tentang The Sanusi Effect ini. Kalau kita boleh lihat ini laporannya di astroawani.com dengan gambar ini yang menjadi tular di media sosial ketika ini. Tapi saya kira ini tidak mungkin memberi kesan yang begitu besar apabila kita bercakap tentang The Sanusi Effect ini. Mungkin ini akan add fuel to the fire lagi. Tuan Hisom, ini satu insiden yang mungkin kita lihat banyak lagi drama-drama politik yang kita saksikan sepanjang perjalanan tempoh pilihan raya ini. Ada dalam kajian Ilham Center menyebut tentang The Sanusi Effect. Tadi Tuan Hisom juga ada menyebut tentang perkara ini. Bagaimana Tuan Hisom melihat kesannya dan juga nama ini yang boleh dikaitkan dalam kalangan pengundi-pengundi di TikTok juga apabila kita bercakap tentang isu komunikasi itu, bagaimana untuk kita fahami efek ini? Saya sebenarnya pada peringkat awal tidak menjangkakan faktor Datuk Seri Sanusi ini boleh membesar sebegini rupalah. Kerana bagi saya dengan gaya bahasa dan cara penyampaian itu lebih menjurus pada peringkat awal. Pada hemat saya melihat bahawa beliau berkomunikasi dengan penyokong parti Perikatan Nasional ataupun PAS supaya penyokong PAS ini tidak dapat dicuri oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri ataupun Kerajaan Perpaduan. Sebab gaya bahasanya itu ialah lebih kepada dia menunjukkan kepada berbicara kepada penyokong tegar parti supaya mereka setia dan juga kekal dengan pilihan yang telah diberikan ketika PRU ke-15. Tetapi serangan demi serangan seakan-akan Kedah ini menjadi titik tumpuan bagi kerajaan lah menyerang Datuk Seri Sanusi dan mungkin juga dalam keadaan serangan itu dia tampil dengan menyampaikan retorik politiknya itu dalam bahasa Kedah ataupun sesuai dengan citra ketika ini. Orang anak muda pun kena dengan cara dia. Sebahagiannya menyifatkan bahawa pada peringkat ini sebenarnya gaya bahasa itu sesuai dan cocok dengan aras pemikiran orang Kedah. Anak muda Kedah pun enjoy dengan siri-siri ceramah itu. Tetapi pasukan media hanya kreatif dengan memotong dan membuat klip-klip pendek dan mereka ini menyebarkan ke TikTok. Ketika saya menemu bual anak muda yang di Sungai Lui, di Jelebu, kemudian di Palung, di Pilah, sebagai contoh kalau saya turun Negeri Sembilan, saya pergi ke Terengganu, di Telemong, kemudian saya pergi ke kawasan-kawasan yang agak pedalaman ataupun begitu. Mesej TikTok ini sampai kepada segmen anak muda. Dan mereka menyatakan bahawa mereka diganggu oleh mesej Sanusi. Dan mereka melihat bahawa ini adalah simbol keberanian yang bercakap benar kepada pemimpin. Jadi mereka tafsirkan dalam konteks itu. Jadi bagi saya Sanusi ini diurus, bagi saya lah, diurus komunikasinya itu oleh pasukan medianya dengan baik. Dan mungkin serangan yang bagi saya berlebihan yang akhirnya dia memberikan kesan backfire kepada pengundi-pengundi yang mungkin tidak terlibat dalam perkara itu. Kemudian messaging ini, sebab pertemuan ini saya rasa ialah titik tolaknya ialah berhubung dengan tata kelola.
Bagi pengundi, sebab dalam Pakatan Kajian konsensus ketika saya 17 tahun saya dengan Ilham, bagi pengundi Melayu sebenarnya untuk berbicara tentang tata kelola reformasi institusi, memang mereka boleh bersetuju tapi bukan keutamaan mereka. Dan untuk memahami tata kelola tentang isu REE itu sebenarnya terlalu complicated. Walaupun saya nampak usaha itu dilakukan untuk menerang oleh pihak kerajaan sebagainya, tetapi perkara itu tidak kena ataupun tidak cocok dengan laras pemikiran pengundi Melayu. Tetapi Sanusi dia tampil dengan santai, dengan membuat lawak begitu, tetapi mendapat tempat. Jadi bagi saya ini berkaitan dengan penerimaan, macam kita tadi branding ataupun branding. Walaupun kita pada perkhidmat kita nampak macam mana dia branding, tapi itulah yang kena dengan semasa ataupun citra yang boleh diterima. Akhirnya dia menjadi trend. Tapi bukan ke Pakatan Harapan 2018, 1MDB, all the way berkempen. Kenapa REE tidak jadi dapat efek yang sama? Saya rasa cara olahannya itu dan nampak sangat dia terlalu menumpukan di Kedah, sedangkan isu-isu yang berkait dengan negeri lain pun sama, tapi darjah serangan itu akhirnya dia menjadi simpati kepada Menteri Besar Kedah. Itu yang saya dapat. Tuan Mak, ada ironi di sini. Tadi kita awal tadi sebut orang muda ni dia rasional, dia boleh fikir, tapi boleh terima cara Datuk Seri Sanusi ni. Apa appeal dia sebenarnya? Saya sebenarnya nak tambah satu lagi faktor yang kita mungkin underrate dari segi politik negara. Saya panggil meme factor. Meme factor kan, ni satu perkara saya pun tak tahu nak bahasakan dia apa. Meme ni nak translate macam mana kan. Saya teringat dekat Trump effect juga. Ya, betul. Banyak Trump gunakan effect. meme. Dia sebenarnya kalau pengundi ni asasnya adalah kita ingin undi untuk orang yang kita suka. Kan the likability factor itu adalah perkara yang penting kan. Maka bila kita ada orang yang kita suka yang boleh menerangkan satu perkara dengan cara yang kita suka, dengan cara yang mudah, maka kita akan faham walaupun isu itu kompleks. Dan saya suka contoh yang diberikan, contoh 1MDB. Kalau kita fikir, kenapa isu 1MDB senang sampai dekat rakyat walaupun itu adalah satu isu yang kompleks? Kerana kalau kita fikir, siapa yang buat penerangan? Mat Sabu. Yeah. Kalau kita fikir klip yang viral, the most viral clip iaitu dia cakap campak mikrofon, tapi dia cakap macam ni. Ya, saya Menteri Kewangan bagi tahu Perdana Menteri. Perdana Menteri approve. Okey semua. So dia teramat senang untuk meme macam tu kan. Jadi bagi saya kalau kita ada seseorang yang menarik perangainya, mengatakan sesuatu perkara yang disenangi rakyat, maka dia senang untuk menjadi popular kan. Jadi bagi saya ini adalah satu perkara yang mungkin kerajaan pun kena ambil iktibar. Siapa yang boleh menjadi penerang untuk kerajaan. Dan salah satu orang saya juga nak katakan bahawa yang menarik sekarang adalah Datuk Ahmad Maslan. Dia sebenarnya antara yang boleh kita cakap sebagai meme factor ni. Meme lord lah. Meme lord lah. Gunakan meme lord lah kan. internet dia kan. Boleh. So jadi meme lord ni antaranya saya rasa Datuk Ahmad Maslan ada faktor tersebut. Dia menarik, dia macam lawak bila cakap perkara-perkara yang serius. Dan sebab itu saya rasa di Kedah yang contoh saya setuju dengan Cik Seberin, iaitu bila dia datang daripada kerajaan pusat menyerang kerajaan Kedah, dia rasa macam kenapa orang luar mengacau, dan dia rasa keras, dia rasa macam serius sangat ni kan. Dan kita juga kena fikir bahawa ada faktor rasional, tapi dalam rasional itu kita juga ingin mendengar daripada orang yang betul kan. You can say the right things, but if you're not the right person to say it, then orang takkan mendengar. Itu realiti manusia lah kan. Jadi bagi saya ini antara juga saya setujulah bahawa faktor kepimpinan dalam Kedah, Kelantan, Terengganu ini, siapa yang dinobatkan sebagai pemimpin dalam untuk alternatif kepada kerajaan perikatan yang ada untuk kem PHBN ni, yang boleh membawa mesej REE, mesej tata kelola, mesej cara hidup, mesej kerajaan ni tak reti buat kerja dan sebagainya, dan membuatnya dengan cara yang efektif. Membuat cara dengan mungkin ada meme lord, mungkin ada penyerang yang agresif. Ni semua ada kan. Kita tengok politik ni, kita boleh ibaratkan dalam sebagai satu pasukan bola. Ada pelbagai orang, ada pelbagai tanggungjawab yang perlu mereka mainkan. Jadi bagi saya rasa ini adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan memang kita tengok secara rasional, tapi ada juga faktor-faktor sentimen yang kita patut sertakan sekali to win the political game. Sekali lagi saya ingin katakan bahawa politik ini adalah seni komunikasi. Sebaik-baiknya kita usaha kita, tapi kalau kita tidak reti sampaikan, maka kita kalah.
politik kita. Tapi seni komunikasi itu berubah dan berkembang dengan begitu pesat. Sekarang ini kita gunakan banyak meme. Kalau sebelum ini media banyak senaraikan calon-calon paling cantik, calon-calon yang menjadi tumpuan paling muda, paling berusia Rambut pun paling kembang. rambut paling kembang siapa. Tapi sekarang ni kita perlu nilaikan calon ini berdasarkan meme effect, meme value, kerana itu yang laku. That's what sells sekarang. Kalau kita lihat di negara barat, Trump gunakan taktik yang sama juga. Di negara-negara yang melihat politik right wing yang kuat banyak menggunakan meme factor ini. Itu mungkin satu aspek sisi yang kita tidak melihat begitu diketengahkan di Malaysia lagi, tapi kita lihat sudah mula kesannya. Kita nak berhenti seketika daripada perbincangan kita kerana kita menerima isyarat bahawa ada keputusan tidak rasmi yang baru saja diterima. Rakan setugas Luqman dari set virtual yang seakan Game of Thrones itu ada perkongsiannya. Luqman, di mana kita nak pergi untuk keputusan baharu ini? Naila, 3 kerusi kita perolehi keputusan tidak rasmi yang terbaru. Ketiga-tiganya di Selangor dan ketiga-tiganya secara tradisinya adalah kerusi kubu kuat Pakatan Harapan. Pertama sekali adalah Balakong. Tiga-tiga kerusi ini termasuk Balakong adalah kerusi dimenangi oleh Pakatan Harapan pada PRU 14 yang lepas dengan purata 30,000 undi majoritinya. Dan kita lihat sama ada trend itu diteruskan dalam jam-jam awal ini. Di Balakong nampaknya ya, kerana setakat jam 7.17 malam, Ong Chun Wei sudah mengumpul lebih 22,000 undi, jauh meninggalkan pesaingnya dari Perikatan Nasional Lai Chun Wen yang mengumpul hanya 4,445 undi. Jadi walaupun masih lagi awal, tetapi trendnya agak merangsangkan, jurangnya agak besar di situ. Dan kedua kita lihat Seri Kembangan pula, di mana Wong Siew Kee juga membina lead jurang yang agak besar di sini. Lebih 11,000 undi beliau perolehi, jauh meninggalkan dua pesaingnya, seorang calon Perikatan Nasional Liao Wei Jian dan juga Wong Jun Lik, seorang calon bebas. Masing-masing belum lagi berjaya melepasi 1,000 undi. Jadi itu Balakong dan juga Seri Kembangan. Kita difahamkan ada satu lagi atau dua lagi kerusi. Yang ketiga ini juga di Selangor Teratai. Yu Jia Hao 2,486 undi, jauh meninggalkan Chiu Han Kiai yang mengumpul 570 undi. Jadi ketiga-tiga kerusi ini kita lihat jurang lead yang agak sihat untuk Pakatan Harapan. Adakah akan teruskan trend dikuasai oleh PH pada PRN pada kali ini? Kemungkinan besarnya ya, tetapi apa saja penghujungnya masih lagi belum dapat kita mengutamatkan. Segala keputusan yang rasmi SPR akan umumkan, kerana tiga-tiga kerusi serta tadi mempunyai antara 60,000 ke 100,000 pengundi secara keseluruhannya. Satu lagi yang terakhir untuk Selangor pada ketika ini, kawasan yang sedikit luar bandar, Skincan, agak rapat sedikit berbanding tiga kerusi sebentar tadi, tetapi masih lagi didahului oleh PH. Eng Swee Lim mengumpul kira-kira 5,700 undi, 5,701 undi setakat jam 7.24 malam tadi, meninggalkan calon PN Goh Gai Meng mengumpul 2,873 undi. Jadi kita lihat kerusi-kerusi awal yang kita kongsikan keputusan tidak rasmi sebentar tadi, kebanyakannya didahului oleh Perikatan Nasional. Trend di Selangor kita lihat agak sihat untuk Pakatan Harapan. Tapi banyak lagi yang kita akan umumkan selepas ini, keputusan tidak rasmi dan juga rasmi. Itu untuk setakat ini. Kembali kepada Naila dan juga Irfan. Baik, terima kasih Luqman. Luqman akan terus bawakan keputusan tidak rasmi dan keputusan rasmi sepanjang malam ini. Sejurus kami menerima sebarang isyarat dan sebarang maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sebentar lagi kita juga akan bersama dengan beberapa rakan setugas kami yang masih lagi berada di lapangan. Tapi kita nak teruskan perbincangan untuk jam ini, untuk saat-saat akhir ini bersama dengan saya dengan Irfan. Sebentar tadi kita bercakap tentang the Sanusi effect, itu tentang efek mempunyai sense of humor dan irony ini menggunakan meme dan sebagainya. Kita juga ingin melihat tentunya kepada usaha yang telah digerakkan oleh Kerajaan Madani, yang mana ramai berkatakan pilihan raya negeri PRN ini adalah boleh dilihat sebagai satu litmus test, ujian refleksi orang ramai terhadap Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani dan pencapaiannya sepanjang beberapa bulan ini. Kempen yang telah digerakkan tentunya banyak usaha untuk appeal kepada pengundi muda, temu Anwar dan sebagainya. Irfan juga pernah sendiri terlibat dalam temu Anwar sebelum ini, banyak usahanya. Tapi kalau kita nak melihat litmus test ini, ada juga sentimen dalam kalangan penyokong setengah pihak bahawa kalau naiknya setengah
parti ini, maka jatuhnya setengah parti dan kuasanya di peringkat persekutuan. Tentunya ini satu sentimen dan persepsi yang tidak begitu tepat, tapi sentimennya itu ada dan tentu jelas ini menjadi pandangan orang ramai terhadap kerajaan perpaduan. Bagaimana Tuan Hiso melihat dalam dapatan kajian Ilham, bagaimana ini juga menjadi satu cerminan rakyat terhadap kerajaan semasa? Ya, dapatan kami memang agak konservatif pada kerajaan mungkin. Sebab itu kami disifatkan cacat sedikitlah kerana memberikan rating yang rendah terutamanya bagi pengundi Melayu. Tapi sebenarnya saya perlu jelaskan sedikit dalam konteks ini kenapa populariti Perdana Menteri, Kerajaan Perpaduan dan juga Dasar Malaysia Madani ini agak rendah kerana kajian ini ditumpukan kepada 6 negeri yang berlangsung pilihan raya dan dia tidak menggambarkan national level lah ataupun apa yang dia kata mewakili wajah seluruh Malaysia, tertumpu kepada 6 negeri. Jadi apabila sampel diambil, sudah tentulah pemberat dalam kajian ini ialah kelompok Melayu. Dalam dalam data ini 73% adalah pengundi. Dalam dapatan kajian kami ambil 71% daripada Melayu. Sebab ia mewakili populasi daripada 6 negeri ini. Jadi apabila sudah tentulah dan dapatan kami meletakkan bahawa apa yang terjadi dalam dapatan kajian ini berkaitan dengan 3 perkara tadi. Pandangan mereka, persepsi mereka kepada Perdana Menteri, persepsi mereka terhadap kerajaan ataupun kabinet kerajaan perpaduan. Dan yang ketiga ialah Dasar Malaysia Madani ini sebenarnya masih lagi rendah pada bacaan pengundi Melayu. Tetapi bagi negeri Pakatan Harapan, mereka memberikan rating yang tinggi kepada tadi. Sebab itu dalam dapatan ini menemui bahawa terdapat polarisasi kesan daripada PRU yang lepas. Sebab negeri Pakatan Harapan dengan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan dan negeri di bawah Perikatan Nasional ataupun PAS sangat skeptikal dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi untuk timbang tara ataupun bila kita gabungkan sekali, sudah tentulah pemberatnya itu akan, oleh kerana dalam negeri Pakatan Harapan juga ada faktor Melayu, contohnya di Selangor, di Anjung Utara Selangor itu Perikatan Nasional juga agak mempunyai suara mereka dalam konteks PRU ke-15. Jadi apabila pemberat itu dimasukkan, sudah tentulah sedikit sebanyak nampaknya, tetapi peringkat keseluruhan sebenarnya bagi saya seimbang. Seimbang. Bagi negeri Pakatan Harapan menerima dengan baik, manakala negeri di bawah Perikatan Nasional itu mungkin mereka belum lagi menilai secara objektif. Mungkin ada pengaruh kerana kempen ini kita tahu sentimen itu bukan menjurus nak mengukur kepada populariti Perdana Menteri. Dia akan terpalit dan diheret dengan sentimen berbau kempen parti politik. Jadi sedikit sebanyak itu mengganggu sedikit banyak, tetapi oleh kerana kajian itu kita lakukan menyukat populariti dalam tempoh sebelum penanaman calon yang pertama kali kami keluarkan, sudah tentu ada sikit bahang-bahang yang menjurus kepada kempen pilihan raya lah. Jadi pokok pangkalnya sebenarnya untuk dapatan kajian berkaitan dengan populariti mengikut segmen kaum, bagi saya kaum bukan Melayu memang menyokong secara tinggi macam tadi. Kalau Undi 18 pun sebenarnya bagi segmen anak muda yang bukan Melayu memang tinggi sokongannya kepada Pakatan Harapan. Dan segmen TikTok dan juga Twitter sebenarnya berbeza. Kalau Pakatan Harapan kita tanya kalau dia penyokong Pakatan Harapan, mesej dia adalah dalam dunia TikTok, dalam Twitter. Tetapi kalau sebut TikTok dia kepada PN lah. Ada bubble masing-masing. Ada bubble masing-masing. Jadi mereka dalam kepompong masing-masing lah. Ya, Naila. Ya. Ada keputusan tak rasmi, silakan. Ya, kita akan terus bawakan keputusan tidak rasmi di pru.astroawani.com. Ini keputusan yang baru kami terima di Negeri 9N01 Cuna menyaksikan tentunya calon Pakatan Harapan Anthony Loke Siew Fook mendahului 2,479 tapi tidak jauh ketinggalan juga calon Perikatan Nasional PN Rosmadi Arif 1,715 undi setakat jam 7.29 malam ini di N01 di Cuna. Antara keputusan baru kami terima dari Negeri 9. Sebelum ini kami bawa keputusan kebanyakannya dari Selangor, di Kelantan, di Terengganu juga. Tapi menarik untuk kita lihat juga di Negeri 9. Tetapi kita juga nak terus ke satu kerusi panas, satu kerusi tumpuan juga pada PRN ini. Kita nak terus ke Hulu Kelang. Kalau boleh kita paparkan keputusan di Hulu Kelang N18. Tentunya dua nama besar yang kita saksikan di kerusi ini. Calon Perikatan Nasional
Muhammad Azmin Ali, Datuk Seri Azmin Ali mendahului 916 mengatasi calon PH setakat ini. Juwairia Zulkifli sebanyak 767 undi. Kerusi yang cukup hangat, kerusi yang cukup panas dan penuh debaran tentunya di kerusi Hulu Kelang, Irfan. Ya, itu antara keputusan tidak rasmi di waktu ini daripada sejumlah undi yang masih belum lagi dikira. Tapi kita akan bawakan lebih banyak perbincangan dan juga perkembangan PRN di 6 negeri. 6 negeri memilih, kita berehat seketika kembali selepas ini.